الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمام محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan, yakni bagi kehidupan dunia sehingga hari akhirat. Sebaik-baik bekalan ialah bertakwa, maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya, marilah kita melengkapkan diri kita dengan bukti menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpandukan kepada peringatan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab ini, yang Al-Quran ini, tidak syak lagi menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Di antara tanda orang-orang yang bertakwa itu ialah menjadikan Al-Quran Karim petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah menjadi satu hikmah yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dengan ilham daripadanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengarahkan para sahabat supaya mengakhirkan Quran yang diimpun itu dengan suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadi ajaran kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berkata dengan kata-kata yang sama. Aku berlindung dengan Tuhan yang menjadikan manusia, Tuhan yang memerintah, memiliki manusia, Tuhan yang disembah oleh manusia, daripada kejahatan syaitan yang mengelirukan manusia, yang terdiri daripada kalangan jin dan manusia. Betapa besar maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah supaya disudahkan Al-Quran itu dengan surah ini, menunjukkan bahawa untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjadikan Al-Quran itu adalah petunjuk, terlalu banyak cabarannya.
cabaran yang paling besar ialah tipu daya iblis dan syaitan yang memesongkan manusia daripada jalan Allah, jalan yang betul, as-siratal mustaqim, supaya manusia menjadi sesat, memilih ajaran-ajaran yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayat-ayat yang banyak supaya berwaspada, beringat-ingat daripada tipu daya syaitan ini. Di antaranya firman Allah Ta'ala, Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Adakah kamu tidak ingat, wahai anak-anak keturunan Adam, yaitulah manusia, aku telah mengajarkan perjanjian dengan kamu, jadi sejak waktu kamu lagi Adam alaihissalam, supaya jangan sekali-kali kamu memperhambakan diri mengikut syaitan ini. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Sembahlah aku, ya Allah. Abdikanlah diri kepadaku, ya Allah. Inilah dia jalan yang betul. Dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan kalangan-kalangan yang ramai di kalangan manusia. Adakah kamu tidak berfikir dengan menggunakan akal kamu? Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan iblis, pemimpin segala syaitan, dengan satu tarbiyah, dengan satu didikan, dengan satu pengajaran yang dirasakan kepada Nabi Adam alaihissalam. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengajar Adam alaihissalam bersama dengan isterinya Hawa alaihissalam, diletakkan di dalam syurga untuk belajar makan dan minum, belajar memakai pakaian-pakaian yang cantik, mengajar bergaul suami dan isteri, mengajar halal dan haram, menjaga batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kejahatan iblis, pemimpin syaitan, supaya disedari oleh anak cucunya, zuriat keturunannya, bagaimana iblis dan bala tentera yang terdiri dari kalangan jin dan syaitan menipu dan menggoda manusia. Dengan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala godaan iblis kepada Adam dan Hawa di dalam syurga supaya melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai kamu berdua Adam dan Hawa, jangan sekali-kali kamu menghampiri pokok ini, nanti kamu termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Maknanya jangan menghampiri perkara yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan kejahatan iblis, menipu dengan cara yang halus, menggoda Adam dan Hawa di dalam syurga, melakukan perkara yang diharamkan untuk menjadi pengajaran kepada seluruh manusia, zuriat Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Iblis menggoda dengan berkata, Hal adulluka ala syajaratil mulk
wa mulkin la yabla. Adakah suka aku nak tunjukkan kepada kamu wahai Adam, perkara yang dilarang oleh Allah itu ialah pokok yang mengekalkan kamu boleh hidup selama-lamanya, dan kerajaan yang tidak akan binasa selama-lamanya. Apa yang dilarang oleh Allah sebenarnya, kalau kamu melakukan, kamu boleh hidup selama-lamanya, kamu boleh memerintah selama-lamanya. Syajaratul khuld, pokok yang mengekalkan kamu, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan jatuh sekali. Tiba-tiba dengan kelemahan yang ada pada Adam dan Hawa, berjaya digoda oleh iblis, pemimpin syaitan. Selepas itu Adam, Hawa dan iblis dihalakun ke bumi. Faqulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum bil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan kami Allah berfirman, turun kamu semua ke bumi, Adam, Hawa dan iblis, dan kamu berlawanlah di antara satu sama lain. Dan aku berikan kepada kamu kehidupan sementara waktu di atas dunia. Sebelum kiamat kamu akan dikembalikan kepada Allah. Itulah tugas Adam, Hawa dan zuriat keturunannya, untuk mengabdikan diri kepada Allah di atas muka bumi, memakmurkan bumi dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berlawan dengan bala tentera syaitan yang dipimpin oleh iblis. Allah menyebut di dalam Quran sepenuhnya, bukan saja syariat Allah yang wajib kita menunaikannya, bukan saja petunjuk Allah yang wajib kita ikut, ditunjukkan juga pertarungan di antara nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam dengan syaitan-syaitan di kalangan manusia, supaya manusia itu terpesong daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut di dalam ayat-ayat yang banyak, bukan saja menggoda dengan kebendaan, dengan kesenangan yang menguapkan diri, dengan janji-janji yang menarik bagi kehidupan dunia, seperti yang dilakukan terhadap Adam dan Hawa. Bukan supaya kita melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah dan meninggalkan syariat Allah. Firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas kulu mimma razaqnakum, kulu min tayyibati ma razaqnakum, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah kamu dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Di antaranya menggoda kita supaya melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Memakai pakaian yang haram, memakan makanan yang haram, bergaul dengan pergaulan yang haram. Tidak ada batas halal dan haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu khudhu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Di antaranya ialah menggoda kita supaya beramal dengan sebahagian daripada ajaran Islam dan meninggalkan sebahagian yang lain. Setelah dia gagal menyekat kita daripada mengikut Islam, kita Islam juga, maka digoda lagi supaya sebahagian ajaran Islam diamalkan dan sebahagian lagi ditinggalkan. Itulah dia antara contoh yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim
betapa pertarungan di antara kita yang mengikut petunjuk Allah dengan syaitan-syaitan itu akan berlaku sebelum kita meninggal dunia dan sebelum berlakunya kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung dengan Tuhan yang menjadikan manusia, Tuhan yang memerintah, yang memiliki manusia, Tuhan yang disembah oleh manusia, daripada kejahatan tipu daya syaitan, syaitan yang terdiri dari kalangan jin dan manusia. Barakallahu bil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Amin ya rabbi alamin. Waghfirna li ta'atika ajma'in wa tub 'alaina wa 'alal muslimin waghfir dhanba man yaqulu astaghfirullahal-'azim wa nastaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, bersatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh sabdanya, taraktu fiikum amrayn lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan kepada kita apa yang berlaku dalam dunia hari ini. Agama-agama yang lain daripada Islam menunjukkan kemusnahan mereka, kerana tidak boleh memberi petunjuk yang sebenar kepada manusia. Agama yang mahu menjadikan manusia seperti malaikat, menjadikan manusia seperti binatang, menjadikan manusia seperti kayu dan batu, tidak boleh memenuhi sifat-sifat yang manusia yang sebenarnya. Menjadikan agama itu tidak dipercayai oleh penganut-penganut mereka sendiri, menyebabkan kalangan yang bukan Islam kehilangan pedoman, kehilangan petunjuk di dalam hidup mereka. Bukan saja menyembah patung-patung dan berhala-berhala yang sudah sesat, bahkan menyembah hawa nafsu, melakukan perkara-perkara yang merosakkan akal, merosakkan jasad, merosakkan hubungan keluarga di antara satu sama lain. Allah menunjukkan ajaran-ajaran rekaan manusia yang dinamakan ideologi-ideologi, teori-teori, undang-undang dan peraturan-peraturan, menghancurkan negara besar komunis, memusnahkan negara-negara barat, menghancurkan kehidupan mereka. Puncanya kerana juga tidak memenuhi keperluan fitrah ataupun sifat mulia manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menunjukkan cahayanya semua. Terpulang kepada kita orang-orang Islam, perlu membuka mata kita sendiri, jangan tidur lagi, kembali pada Islam.
petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuktikan memimpin manusia selama 1300 tahun. Masa yang paling panjang dalam sejarah kerajaan di dalam dunia. Kelemahan yang dialami oleh umat Islam setelah mereka meninggalkan ajaran Islam, kemusnahan yang dihadapi oleh mereka yang lain daripada Islam kerana beramal dengan ajaran mereka. Itulah bukti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestilah kita berpegang dengan petunjuk Islam, menjauhkan diri daripada semua perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Kerana perkara yang bercanggah dan berlawanan dengan ajaran Islam itu membawa celaka di dunia dan mengkumbangkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Seterusnya kita jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya marrah sallallahu alaihi biha 'ashra." Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat sesiapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di alam barzakh dan melayakkan untuk mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداء الدين لا سيما اليهود والمشركين والسلفيين والعلمانيين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من عادانا، اللهم عليك من خدعنا، اللهم عليك من مكرنا، اللهم عليك من صد عن سبيلك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.